Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari pertama Ramadan bagi kita di Malaysia, tetapi di kebanyakan sudut dunia umat Islam sudah pun menyambut Ramadan pada hari semalam. Dan apa yang lebih menyedihkan bagi umat Islam di tebing barat dan khususnya di Gaza, umat Islam Palestin terpaksa berpuasa menyambut Ramadan dalam keadaan yang begitu sedih, dalam keadaan perang. Pastinya di kalangan mereka ada kehilangan ahli keluarga ataupun yang cedera. Bagi kemudahan penginapan ataupun rumah mereka musnah teruk. Masjid-masjid yang menjadi tumpuan setiap kali Ramadan kebanyakannya musnah dibom oleh Zionis Israel. Tempat-tempat mereka berbelanja, misalnya kalau di Gaza itu Gaza Old City yang terkenal dengan mencari pelbagai keperluan untuk menyambut Ramadan, sama ada makanan, sama ada pakaian, lampu-lampu, hiasan dan sebagainya, tidak ada lagi. Jadi bayangkanlah kita di Malaysia ini mampu bergembira menyambut Ramadan, memenuhi semua ruang-ruang yang ada di setiap masjid di seluruh negara, akan berpusu-pusu ke bazar-bazar Ramadan membeli juadah untuk berbuka puasa, tetapi tidak bagi rakan-rakan kita di Gaza ataupun di Palestin. Jadi untuk melihat perkara ini, dunia sedang menggesa Israel supaya menghentikan serangan, melakukan gejatan senjata tetap, tetapi ia tidak diindahkan. Pada hari pertama Ramadan, serangan terus berlaku di kem-kem pelarian di Rafah. Malahan belasan korban telah pun berlaku akibat serangan-serangan terbaru Israel. Jadi untuk melihat perkara ini, pastinya kita ingin melihat senario Ramadan di Gaza, Ramadan di Al-Aqsa ataupun di tebing barat. Tidak lain tidak bukan orangnya yang sentiasa memberikan gambaran dan juga keadaan terkini di Palestin, Dr. Abdul Rahman Ibrahim, rakan saya pensyarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Assalamualaikum Dr. Abdul Rahman, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah akram insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Dr. Abdul Rahman, kalau kita lihat situasi Ramadan kali ini 2024 memang berbeza di Gaza. Sejak perang meletus 5 bulan lalu, apa yang kita lihat kemeriahan menyambut Ramadan sama ada di Gaza, di tebing barat ataupun di Baitul Maqdis itu memang terkenal dengan orang Palestin menyambut ketibaan Ramadan sejak berbulan lalu persediaannya. Tetapi kali ini tidak berlaku, dan apa yang berlaku adalah kemusnahan, kesedihan, kehilangan nyawa dan segala bentuk keperitan yang dialami sejak 5 bulan lalu. Apa yang boleh digambarkan oleh Dr. Abdul Rahman? Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam, dan untuk semua umat Islam. Balik kepada soalan apa yang berlaku di Gaza, saya nak cerita sahaja kawan saya, doktor spesialis. Ya. Semalam saya tanya dia sebab kita tahu di Gaza semalam baru mula puasa. Ya. So saya tanya, apa yang kamu nak buka puasa hari ni? Ya. Dia kata kepada saya, mereka sepanjang hari mereka pergi cari-cari. Kalau saya cakap khubezah. Khubezah ini kalau untuk orang Malaysia biasa kata kangkung. Okay. Kampung. Sayur kangkung. Oh, sayur kangkung. Okey. Yang belakang rumah Ya, orang. ya. Sekarang ni dia kata kalau orang jumpa sayur yang macam kangkung, yang sebab hujan baru keluar, ini anggap satu untung mereka orang dapat. Kenapa? Sebab sekarang ni masih lagi tak ada makanan di Gaza. Tak ada air di Gaza dan di seluruh Palestin kita nak cakap. Sebab kalau Nazri ingat dulu kita cakap pasal Gaza, masa tu kita kata bila West Bank nak bantu Gaza. Hari ni West Bank dengan Gaza lebih kurang situasi yang sama. Makanan tak ada. Orang puasa di Gaza, ada orang mati kerana mereka lapar. Saya
bersungguh-sungguh saya cari sekarang ni. Di mana orang yang minggu lepas menyambut Hari Wanita Sedunia? Di Gaza tak ada wanita ke? Yang cakap pasal hak asasi kanak-kanak. Di Gaza tak ada kanak ke? Ya. Ini yang orang bagi kita sekarang ni, kita tidak percaya dengan siapa-siapa cakap dengan kita pasal hak manusia, pasal hak wanita, hak kanak-kanak, hak memilih agama, memilih ideologi. Mereka cakap semua, tapi apabila kita tengok apa yang berlaku dekat Gaza, langsung orang tak fikir yang dekat Gaza adalah manusia. Ya. Sekarang ni sangat pahit, sangat susah keadaan di Gaza. Tapi kalau Nazri tengok, orang-orang Gaza memang berkumpul-kumpul semai tarawih, beratus-ratus orang kumpul semai tarawih. Ada yang pasang lampu-lampu hiasan Ramadan, ada. Ya. Kenapa? Sebab kita macam selalu kita cakap, orang sebelah Yahudi menang apabila kita kalah. Jadi kita tak nak tunjuk kita kalah. That's why walaupun kita mati, walaupun bau kematian memenuh tempat, tapi nyawa kita belum mati lagi. Azam kita belum mati lagi. Jadi ada makan, tak ada makan, ada keamanan, tak ada keamanan, kita masih lagi ada, kita masih lagi berjuang. Dr. Abdul Rahman, kita sedia maklum dengan peperangan 5 bulan ini, makanan semakin sukar, kita lihat kebuluran dan sukarnya untuk mendapatkan bahan makanan asas di Gaza dan juga di Tibet Barat pada ketika ini. Apabila terak-terak ataupun lori-lori bantuan ataupun yang dijatuhkan dari udara itu, maka begitu ramai rakyat Gaza akan berebut-rebut untuk mendapatkan bungkusan ataupun kotak-kotak bantuan itu. Tetapi apatah lagi di waktu Ramadan ini, kita tahu umat Islam akan berpuasa pada waktu siang bermula dari subuh hinggalah waktu maghrib itu. Jadi boleh kita bayangkan apa yang akan dihidang oleh ibu bapa di Gaza di atas meja untuk anak-anak mereka dan untuk mereka sendiri untuk berbuka puasa. Okey, Nazri, saya nak cakap, kalau umat Islam baru nak mula puasa, di Gaza lama dah kita mula. Dalam 2 bulan lepas orang dah mula puasa. Ya. Kita memang nampak keadaan, kita tidak nafi ada yang airdrop makanan yang daripada Jordan, kebanyakan daripada Jordan. Ada sekali daripada Mesir, ada sekali daripada Perancis. Okey, orang dah bagi makanan. Tapi kalau kita tengok orang bagi makanan, nak cakap rejim Tel Aviv dengan rejim Amerika, dan mohon maaf saya cakap, yang bekerjasama dengan mereka, mereka tidak mahu orang Gaza hidup, tapi dalam waktu yang sama dia tak mahu dia mati. Ya. Jadi dia nak dia, okey, kita kasih awak makanan yang sangat tak cukup juga nak cakap cukup, tak cukup. Ada jenis-jenis makanan, ada yang bagi beras, ada yang bagi minyak, ada yang bagi kalau bayangkan macam mana kalau satu hidang yang airdrop food, dia bagi setengah kilo daging untuk keluarga yang 17 orang, 18 orang dengan 1 kilo beras. Ini nak makan apa? Ya. Jadi nak cakap orang sahaja nak ambil gambar kita sudah bagi. Kita bukan nak mungkir apa yang orang bagi kita. Kita sangat berterima kasih untuk yang bagi kita. Even daripada Malaysia, daripada negara lain-lain, ada yang bagi. Tapi apa yang sampai? Apa yang sampai dekat Gaza? Dr. Abdul Rahman, kalau kita boleh bagi sedikit gambaran Gaza ketika Ramadan, ketika sebelum perang ini, bagaimana situasinya, bagaimana orang Palestin menyambut Ramadan, bagaimana kegembiraan anak-anak
berlari dari rumah ke rumah, membawa makanan, berkongsi dengan jiran tetangga dan mereka berkumpul untuk berterawih, memenuhi setiap ruang di masjid. Bagaimana kita boleh bayangkan kemeriahan di Gaza City ataupun di bazar-bazar Old City dan sebagainya? Okey, sekarang ni Gaza tidak asing daripada budaya Arab atau budaya Timur Tengah. Masa bulan puasa memang orang sebelum bulan puasa 2 hari mulalah hias-hias kawasan ni dengan lampu warna-warni, dengan bunga-bunga sediakan. Lepas tu di Gaza mungkin lain sikit sebab setiap bulan Ramadan ada perang di Gaza. Kalau kita tengok Betul, kita masih ingat. setiap bulan ada, tapi macam kali ini tak ada. Ya. Kali ini paling teruk. Lepas tu even walaupun ada perang, orang kata satu pinggan yang sampai setiap rumah. Maksudnya I buat makanan hantar untuk Nazri. Nazri bagi balik makanan yang kamu buat. Lepas tu apa yang Nazri bagi kepada saya pun kasih kepada orang lain. Maksudnya apa makanan yang dah ada semua akan bagi. Even kita tengok dekat Malaysia lebih kurang budaya sama. Orang berkongsi. Macam nak kata konsep bazar Ramadan pun ada dekat Palestin secara umum dan dekat negara Arab. Tapi sekarang ni kalau tengok dekat Palestin khususnya, orang beli baju untuk Ramadan. Orang gunting rambut. Macam ada satu tetamu mulia kita nak menyambut. Tapi sekarang ni pakaian dah tak ada. Kedai yang kita nak gunting dekat dia sudah tak ada. Jadi sekarang ni banyak berubah, tapi konsep meriah, keceriaan masih lagi ada. Sebab itu kita cakap, sekarang ni kalau kita tidak gembira, kalau kita tidak menyambut bulan puasa, apa yang akan berlaku? Ini klaim kita kalah dan kita tidak mahu kalah. Maksudnya Dr. Abdul Rahman, kalau kita faham psikologi orang Palestin ini, mereka akan sentiasa menunjukkan kegembiraan, mereka akan sentiasa menunjukkan mereka akan merayakan ketibaan Ramadan kerana itu sudah sinonim, sudah ada dalam DNA Palestin bahawa mereka perlu berani, mereka terus hidup walaupun di depan mereka itu adalah keperitan, peperangan dan juga pembunuhan dan sebagainya. Adakah begitu boleh kita fahami bagaimana hebatnya orang Palestin, Dr. Abdul Rahman? Memang macam tu, kematian ada tapi kegembiraan mesti ada. Situasi bahaya ada tapi kita kena hidup macam biasa. Sebab Nazri, apa lagi kita nak hilang? Betul. Apa lagi rugi? Rumah sudah, family sudah, harta sudah, semua tak ada apa kita nak takut kehilangan dia. Jadi jangan hilang jiwa kita. Jiwa yang merdeka, we have to live our second. Kita kena hidup saat kita. Kena hidup 1 minit, kena happy dalam 1 minit ni. Tadi Dr. Abdul Rahman mengatakan mungkin di Malaysia ini menganggap kemusnahan, peperangan, pembunuhan itu hanya berlaku di Gaza. Tetapi Dr. Abdul Rahman ungkapkan tadi di tebing barat, the West Bank juga lebih parah ataupun parah juga dengan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis. Mungkin Dr. Abdul Rahman nak ceritakan sikit. Okey, sekarang ni kalau kita cakap dekat West Bank, sekarang ni kita kena faham satu perkara. Palestin adalah satu Palestin, Gaza atau West Bank atau Jerusalem. Kita sama-sama, kita tak cakap ini tempat-tempat berbeza, tidak. Dalam akidah kita, ini adalah tanah air kita. Dan orang Islam pun sama. Dalam waktu yang sama, orang Yahudi pun fikir sama. Sebab contohnya orang Yahudi pergilah hancur habis Gaza. Kenapa? Kerana Hamas.
Soalan yang terbesar adalah West Bank tak ada Hamas. West Bank ada Palestinian government yang apabila ada apa-apa masalah, ini kerajaan Mahmud Abbas ada orang kata macam mana nak perancangan bersama untuk isu keamanan, untuk isu keselamatan, apa nama tu, polis Mahmud Abbas dengan polis Yahudi kerjasama. Ini bukan saya nak memburukkan polis Mahmud Abbas, bukan. Ini memang konsep dia. Bila ada apa-apa berlaku, mereka kena buat perancangan bersama. Kenapa? Sebab dekat West Bank lain daripada Gaza. Gaza tak ada orang Yahudi langsung. Tapi dekat West Bank, kampung-kampung campur. Ya. Maksud ni, mungkin sebelah ni rumah orang Palestin, depan dengan dia adalah rumah orang Yahudi. Tapi orang Zionis, orang Yahudi, dia masuk rumah orang, hancur rumah orang. Kita tengok hari tu kereta kebal naik atas perempuan yang mengandung. Lepas tu baru-baru semalam kita tengok orang Yahudi sahaja, dia santai-santai, dia tembak budak umur dia dalam 17 tahun. Jadi orang Yahudi konsep dia kena bunuh sahaja. Dia dalam bacaan dia, saya tak nak cakap dalam Taurat sebab Taurat kitab Allah yang benar. Kitab mereka yang palsu, mereka kata mereka kena bunuh. Dia kata bunuh dia, potong kepala dia, bunuh keldai dia, bunuh kambing dia. Ini dalam buku dia. Dia kata, so dia anggap dia dapat pahala kalau dia bunuh saya. Dia dalam buku dia kata dia kena menikmati suasana macam mana darah saya habis satu titik. Jadi ini orang konsep dia atau ideologi dia macam mana bunuh orang Palestin. Jadi dekat West Bank, dekat Jerusalem, tengok dekat Jerusalem, even apa nama tu, polis dia dah benarkan semua bawah 60 tahun boleh 60 tahun, even 40 tahun boleh pergi Masjidil Aqsa untuk salat tarawih. Tapi orang yang radikal, orang yang susah dalam agama, dia kacau juga. Maksudnya dalam konsep dia bunuh sahaja, ganggu sahaja, kacau sahaja. Hamas bukan Hamas, tua bukan tua, laki perempuan, semua kacau sahaja. Kalau kita lihat sejarah di Jerusalem ataupun Baitul Maqdis, memang ketika bulan Ramadan lah waktu yang paling perit bagi umat Islam untuk berkumpul beribadah di Masjidil Aqsa, kerana akan dihalang, akan disekat, akan dikacau, akan ditembak dan sebagainya. Bagaimana pada Ramadan kali ini? Walaupun pada awalnya Israel membuat undang-undang tidak akan membenarkan sembarang aktiviti sepanjang Ramadan di Masjidil Aqsa, tetapi baru-baru ini mereka meringankan ataupun melepaskan sedikit untuk sekatan itu dan dibenarkan bermula malam pertama Ramadan untuk umat Islam melakukan solat tarawih dan beribadat di Masjidil Aqsa. Adakah Israel sedar jika mereka menutup Aqsa, maka akan ada kebangkitan baru, dan kebangkitan inilah yang akan ditakuti oleh Israel. Walaupun mereka sudah menghancurkan Gaza, mereka sentiasa intimidate umat Islam Palestin di tebing barat ataupun di wilayah-wilayah yang mereka duduki. Pandangan Dr. Abdul Rahman. Okey, sekarang ni keputusan yang 10 hari sebelum bulan puasa, keputusan Kementerian Dalam Negeri orang Yahudi buat macam mana? Gaza memang confirm daripada dulu, orang Gaza tidak dibenarkan masuk Baitul Maqdis. West Bank tak bagi langsung masuk. Lepas tu kita pergi dekat Baitul Maqdis atau orang panggil Green Line. Green Line itu yang Baitul Maqdis yang bawa kerajaan Yahudi. Keputusan mereka orang 55 ke atas, umur 55 ke atas baru boleh masuk Masjidul Aqsa dengan peraturan yang sangat ketat.
untuk mereka masuk Masjidil Aqsa. Kemudian mereka dapat daripada Syabak. Syabak itu boleh kata keselamatan negara. Kata kepada mereka, kalau peraturan ini jadi, akan jadi isu lebih besar. So cadangan mereka untuk West Bank daripada umur 50 ke atas boleh masuk. Lepas tu daripada Baitul Maqdis umur mana-mana boleh masuk, tapi kena ada cek, kena cek semua. Sekarang ni kalau kita tengok Perdana Menteri Netanyahu ikut mana? Ikut yang Syabak, tidak ikut Kementerian Dalam Negeri, sebab dia tahu Menteri Dalam Negeri Ben Gvir dia antara orang yang terlalu ekstrim. Jadi dia tidak ikut pandangan dia. Lagipun dalam bulan puasa ini Netanyahu kata tidak boleh orang Yahudi tidak dibenarkan masuk Masjidul Aqsa kecuali dengan kebenaran dia sendiri. Padahal kuasa ini adalah kuasa Menteri Dalam Negeri. Bukan Menteri Netanyahu, bukan kuasa Netanyahu. Kenapa? Sebab orang tahu kalau mereka sentuh Masjidul Aqsa akan jadi isu besar. Sebab kalau kita tengok 2 tahun lepas perang Saiful Quds, isunya Masjidul Aqsa. Dan even sebelum setiap perang dengan orang Yahudi asalnya bermula daripada Masjidul Aqsa, dan mereka di Gaza sekarang tak boleh settle, di West Bank tak boleh settle. Jadi mereka tidak mahu menarikkan perang daripada sekeliling rumah kita untuk menjadi dalam rumah kita. That's why mereka sekarang ni hati-hati, walaupun mereka akan ikut cara tarik dan piah. Jadi tak akan bagi semua boleh smoothly, boleh buat senang, tak. Dia mesti akan kacau, tapi dia akan hati-hati, tidak mahu perang yang sebelah atau api yang sebelah, yang sekeliling rumah kita masuk dalam rumah kita. Dr. Abdul Rahman, ketika dunia menggesa Israel menghentikan serangan dan juga membenarkan bantuan konvoi kemanusiaan memasuki Gaza dan juga kawasan peperangan, tetapi Netanyahu, Perdana Menteri Israel, tidak mengendahkan, malah membuat kenyataan, membuat komitmen akan terus menggempur Rafah melalui operasi darat yang mungkin akan berlaku bila-bila masa saja dari sekarang. Walaupun Amerika Syarikat dengan Presiden Biden kesal dengan tindakan-tindakan terbaru Netanyahu, termasuk juga daripada institusi luar Britain, David Cameron, dan semua kebanyakan negara-negara Eropah menggesa Israel melakukan gencatan senjata dengan segera dan membenarkan konvoi kemanusiaan. Tetapi ia tidak diendahkan, malah gesaan untuk menghentikan peperangan dan juga melakukan rundingan dan mengiktiraf two-state solution itu tidak diangkat oleh kebanyakan negara-negara kuasa besar. Jadi, adakah ini merupakan double standard sentiasa dilakukan oleh kuasa besar berkaitan dengan isu Israel-Palestin? Okey, sekarang ni kita nak cakap pasal negara-negara besar atau boleh kata masyarakat antarabangsa. Saya sendiri dan 99.9 daripada rakyat Palestin tidak percaya mereka. Ini kita the beginning of my speech. Kenapa? Sebab sekarang ni mereka cakap benda tapi belakang tapi ada benda lain. Kita masih lagi ingat Blinken masa dia datang kata I come as a Zionist before to come as an American. Jadi dia kata Yahudi, dia bagi senjata, so mereka kami tak percaya mereka. Dalam pandangan kita sekarang ni Amerika dengan Israel two face to one coins. Okey, mereka dua muka untuk koin yang sama. Tapi apa yang berlaku sekarang jadi isu antara contohnya American regime dengan Netanyahu. Netanyahu sekarang ni fikir diri. Dia nak selamatkan diri, dia nak hancurkan negara. Sekarang ni dia ada masalah dengan menteri-menteri dia. Sekarang baru-baru 2 hari lepas dengan apa nama dia Ishak
saya lupa nama dia ni, yang ulama Yahudi yang dia tolak sekarang ni orang agama. Biasanya dekat Yahudi orang agama dikecualikan daripada masuk tantra. Ya. Sekarang ni Netanyahu nak masukkan mereka. Jadi ini Ishak, saya lupa Ishak apa nama dia. Ni nama mereka pun susah. Jadi kata kepada dia, kalau Netanyahu push kita untuk masuk tantra, kita akan tinggalkan Israel. Kita akan pergi cari negara lain. Jadi Netanyahu dia dah hancur Israel kerana apa? Nak selamatkan diri. Memang sekarang ni Amerika pening kepala dan kita kena faham, Amerika bukan sayang orang Palestin. Amerika dah nampak gerakan orang humanities, orang Islam, orang Arab yang di Amerika. Sekarang ni semua dah nampak tak akan undi Biden, tak akan undi Democratic Party. So itu Biden nak buat pelabuhan terapung, lagi satu untuk buktikan macam mana kita orang Palestin tak terima apa-apa daripada Amerika. Baru ni mereka buat airdrop makanan. Orang tidak ambil. Kalau you nampak, saya sendiri ada banyak video saya terima daripada kawan-kawan tidak makan, buang dalam sampah. Bantuan Amerika, kita lapar. Tapi maruah kita tidak benarkan kita makan apa yang Amerika bagi. You bagi roket untuk Yahudi untuk bom kita. Dan bagi kita makanan untuk makan, kita bukan haiwan hidup untuk makan. Kita ada maruah. Jadi semua bantuan Jordan kita ambil. Bantuan daripada Jordan ambil. Daripada Mesir walaupun ada dalam kurungan Mesir. Tapi kita ambil juga. Tapi Amerika, banyak video saya boleh share video yang ambil bantuan makanan Amerika letak dekat sampah. Kenapa? Sebab badan kita yang lapar. Maruah kita masih lagi kenyang. Okay, terima kasih Dr. Abdul Rahman Ibrahim, Pensyarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia. Kita berbicara bagaimana umat Islam di Palestin menyambut Ramadan tahun ini, yang pastinya tidak sama sejak mereka mengalami perang Israel-Palestin sejak 5 bulan yang lalu, dan kita di Malaysia ini sentiasa mendoakan dan melakukan yang terbaik, sama ada dari aspek diplomatik, dari aspek kemanusiaan, dari aspek bantuan kemanusiaan. Semuanya kita sedang gerakkan untuk memastikan sahabat kita di Palestin mendapat bantuan dan juga perjuangan mereka didokong sewajarnya. Jadi terima kasih Doktor atas masa yang diberikan sekali lagi bersama saya Nazri Kahar malam ini. Sekian Agenda Awani. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.